Kita pergi ke tajuk yang seterusnya, bulatan 3. Sudut dalam bulatan. Ini sebagai ulang kaji semula. Kalau kita tengok yang pertama, jika ada satu sudut yang dicangkum A, B ni, O adalah sudut di pusat bulatan, dan satu sudut di lilitan bulatan. Sudut di pusat bulatan adalah 2 kali sudut di lilitan bulatan. Okey, seterusnya adalah apabila ada satu diameter bulatan, okey, apabila ada satu garisan lalu di pusat bulatan itu, ini adalah diameter bulatan. Okey, mana-mana sudut yang kena pada lilitan bulatan itu bersudut 90 darjah. 90 darjah. Kalau saya buat lagi satu di sini, juga sudut itu 90 darjah. Ini adalah diameter bulatan. Lagi satu, seterusnya adalah apabila ada satu sudut yang dicangkum oleh PQ itu, contohnya lengkuk ini, okey, mana-mana sudut yang kena pada lilitan itu adalah sama nilainya. Sini pun sama, X, sini pun sama, X. Jangan terlebih lah, dia mesti pada lilitan bulatan. Ini adalah sudut dalam segi 4 kitaran dalam bulatan, di mana sudut yang bertentangan, okey, contohnya P dengan Q ni, hasil tambah P dan Q adalah 180 darjah. Hasil tambah semua P, Q, X, Y itu adalah 360 darjah. Itu kamu dah belajar dah masa tingkatan 3. Seterusnya adalah sudut di mana sudut di luar segi 4 kitaran ni, contohnya sudut Y sini, yang saya lorikkan merah tu, sama dengan sudut di dalam ni. Sudut ni. Luar ni sama dengan sudut ni. Tangen kepada bulatan ialah garis lurus yang menyentuh bulatan itu pada satu titik sahaja. Tangen kepada bulatan adalah berserenjang dengan jejari yang melalui titik sentuhan. Sifat-sifat sudut dalam semi bulatan atau lelayang tangen. Okey, saya ringkaskan. Kita tengok. Ni lelayang tangen nama dia. Okey, AO OC. Ni pusat pergi ke lilitan, dah confirm ini jejari, ini jejari sama panjang. Okey. AB dan juga CB juga sama panjang. Boleh. Lagi seterusnya, AOC tambah dengan ABC, sudut ni dua-dua ni, hasil tambah dia adalah 180 darjah. Mengenal pasti sudut dalam tembereng selang-seli yang dicangkuk oleh perentas melalui titik sentuhan tangen. Okey, APB ini adalah garis tangen. Okey, kita ada satu perentas. Ini perentas. Yang saya highlightkan merah ni perentas dia. Kita ada sudut alfa kat sini. Sama sudut alfa ini sama dengan sudut beta yang berada di sini. Ini sudut. Ini juga satu lagi perentas, kita cantumkannya dari segitiga tu di sini. Okey, sama, sudut ni sama. Kalau nilai sini katakanlah 30 darjah, di sini juga adalah 30 darjah. Katakanlah sudut sini 60 darjah. Berapa? Kat mana yang sama 60 darjah tu? Sinilah. Ni dia punya perentas, ada naik sini, di sinilah 60 darjah. Menyatakan tangen sepunya kepada dua bulatan ialah garis lurus yang menyentuh setiap bulatan itu pada satu titik sahaja. Okey, AB adalah tangen sepunya kepada kedua-dua titik P dan Q. Dan raja di bawah PQRS ialah tangen kepada bulatan RTU, bulatan RTU di titik R. Ini tangen, ini titik tangen. Kat situ titik tangen. TVR ialah garis lurus. TVR ni garis lurus. Okey. Ni tadi dah belajar asas, sekarang kita nak cari. Ni okey, tinggal tengok sini 70. 70 tadi kita dah tengok sudutnya sama, ini adalah perentas, jadi sudut yang sama adalah di sini 70 darjah.
Lagi? Okey, kita ada bulatan ni. Kalau tak nampak saya kuningkan. Bagi warna sikit. Nampak tu bulatan tu? Bulatan yang saya warnakan warna kuning tu, kita tengok. Kita ada bulatan PQT ni ada segi 4 kitaran dalam tu. Okey, ada segi 4 kitaran dalam tu. Jadi, kita cari. Ini dah tahu kita nak cari sudut di sini. Yang warna biru tu. Sudut di situ berapa? Okey, 360 darjah tolak 210 darjah tolak 70 darjah. Kita dapat berapa sudut di situ? Kita dapat situ sudutnya 80 darjah. Kita tahu, dah belajar, dah tengok dah tadi kan. Kalau bertentangan dalam segi 4 kitaran tu, okey, dalam segi 4, dalam bulatan tu, segi 4 kitaran. Macam tu, sudut yang bertentangan ni, hasil tambahnya adalah 180 darjah. Jadi, kalau kat sini kita tahu 80, jadi 180 darjah tolak sini 80 darjah, kita akan dapat 100 darjah untuk nilai X kat situ. Jadi jawapannya A. Selesai satu soalan. Dan raja di bawah, PQR ialah tangen kepada bulatan QST. PQR tangen kepada QST, maknanya kat sini. Soalan dia cari nilai X juga. X di mana? X di sini. Okey, X di situ. Okay, tengok lagi, kaji betul-betul. Okey, sini 50, sini 50 macam tadi juga. Jadi, ini perentas, sini juga 50 darjah. Situ 50 darjah. Lagi ini segitiga sama kaki. Kita nak cari sudut di sini berapa? Sudut di sini berapa? Jadi hasil tambah sudut dalam segitiga ni 180 darjah tolak 50 darjah. Kita akan dapat hasil tambah 2 ni. Bahagi 2. Kita akan dapat sudut di mana? Sudut di situ. Dapat berapa? Ya, di sini kita akan dapat 65 darjah. Berapa sudut di sini? Katakan P situ. Sudut di P. 180 darjah tolak 65 darjah tolak 50 darjah. Ni 65, ini 50. 65 darjah. Boleh? Okey. Jadi kita ambil, sekarang baru kita boleh cari X. Hasil tambah sudut di P, sudut di Q, sudut di X adalah 180. X sama dengan 180 darjah. Sudut di Q ini tolak 65, sudut sini 65 darjah tolak 40 darjah sama dengan 75 darjah. Tengok ada ke jawapannya? Ni dia. Jawapannya ini. Boleh? Okey. Kita dah tengok beberapa contoh. Harapnya pelajar dapat menguasai konsep sudut di mana sama. Sudut di mana sama. Kalau sudut di sini kat mana sama. Sudut berapa kali sudut di sini. Dalam segitiga berapa hasil jumlah tambah sudutnya. Tu kena faham konsep-konsep asas tu. Maknanya yang kamu belajar dulu masa tingkatan 3 kena aplikasikan dalam tingkatan 4 ini untuk menjawab soalan bulatan. Harapnya pelajar boleh buat. Yes. Kita jumpa lagi. Hari ini kita akan bincangkan topik garis dan satah dalam 3 dimensi. Kita dah tengok apakah yang dimaksudkan dengan satah. Tahu tak satah tu apa dia? Kita tengok apakah yang dimaksudkan satah mencancang ataupun vertikal. Kalau kita tengok pada rajah, tu kita ada A, B, C. Satah A, B, C, satah yang segitiga ni. Ini satah mencacang. Okey. Satah D, E, F
D, E, F. Ini satah mencancang. Kita ada satah B, C, D, E. B, C, D, E. Ini satah ni. Itu adalah satah mencancang. Dia tegak. Kalau kita di rumah ni dinding lah. Dinding rumah kita tu. Okey, kita tengok pula satah mengufuk. Mengufuk kita ada satah A, C, E, F. A, C, E, F. Satah bawah ni. Kalau sekarang kamu berada di mana? Kamu berada di atas satah mengufuk ni lah. Atas lantai. Sama duduk atas kerusi ke, kita duduk atas lantai. Dan yang ketiga, satah condong. Satah condong ni dia macam tu kedudukan dia. Kalau kita tengok A, B, D, F ni satah condong. Ya, kalau kita duduk atas ni, gelongso tu jatuh ke bawah lah. Itu satah condong. Boleh? Okay, kita teruskan. Okey, yang pertama sekali kita kena tahu sudut antara garis dengan satah. Okey, kita tengok pada rajah. Kita ada satah yang bawah ni, satah E, H, G, F sebagai lantai dia. Kita tengok PO ialah normal kepada satah E, F, G, H. Tengok. P, kita ada P, kita ada O. Normal. Okey, kalau dalam kehidupan seharian kita, PO ni contohnya tiang yang pacak atas lantai ataupun atas tanah. Itu adalah normal. Normal mesti 90 darjah dengan satah lantai itu. Okey. OG ialah unjuran ortogon kepada garis OP. Maknanya kita ada OG ni. Pada lantai itu 90 darjah. Okey, kepada G ini kita namakan dia sebagai unjuran ortogon. Okey, dan sudut. Inilah dinamakan sudut antara garis PG, antara garis ni PG dengan satah E, F, G, H itu kita namakan sudut antara garis dengan satah. Dia melibatkan garis. Sudut antara dua satah. Maksudnya di sini sudut antara dua satah ni maksudnya antara satah dengan satah satu lagi. Okey, sudut di antara satah kalau kita tengok dalam rajah ni, cuba kita tengok. Sudut di antara satah JKFG, JKFG dan satah EFGH dengan satah EFGH yang bawah ni. Okey, ialah theta. Theta. Nampaknya kalau kita tengok, okey saya highlightkan. Okey, nampak? Kita ada satah merah tu. Satah merah tu tengok. Lepas tu kita ada satah yang bawah ni. Yang tu lantai dia tu. Okey, itu satah yang seterusnya. Kalau kita tengok. Okey, tip untuk mengenali sudut antara satah. Ini antara tip-tip untuk kita kenal antara satah dengan satah tu mana sudut dia. Okey. Cari satu garis persilangan antara dua satah tersebut. Kita ada satah JKFG. Okey, kita ada satah tu JKFG. Lepas tu kita ada satah EHFG. Yang bersilang, tengok ni. Kan ada sama tu FG. Maknanya situ tempat persilangannya. Kalau kita kaitkan dengan pintu dekat sini, dia punya engsel dia. Cari satu titik pada garis persilangan tersebut di mana berserenjangan titik itu dan buat garis pada setiap satah. Maknanya ikut satah. Satah itu berserenjang di mana. Kenal pasti sudut kita. Maknanya di sini. Ini satah tu, satah yang pertama. Okey, kita ada 90 darjah. Situ. Okey, dan satah yang kedua di bawah ini 90 darjah dengan satah bawah. Okey, sudutnya di sini. Theta. Namakan sudut antara satah EFS yang warna merah tu, okey, dengan tapak PQRS, dengan tapak PQRS. Tapak yang bawah ni. Saya warnakan kuning supaya lebih nampak. Okey, highlightkan kuning tu. Okey, tengok. Okey, maknanya satah yang merah dengan yang kuning tu. Titik persilangan antara satah EFS dan PQRS ialah pada titik S. Ada satu titik je kat sini. Ini satahnya. Sebenarnya enselnya tu macam tu. Okey,
Tapi titik yang menyentuhnya hanya S saja. Maknanya pada S tu lah. Okey. Pada titik S, cari garis pada setiap sata di mana ia berserenjang antara satu sama lain. Ini dah ada berserenjang. Ini ada sata berserenjang, sata bawah serenjang, sata ini pun berserenjang. Sata ni. Okey. Sudut antara sata EFS dan PQRS ialah kat mana? Ni kat sini. Ni sudut dia. Kat situ. Sebab satu titik je yang berserenjang kat situ. Kita tengok apa dia sudutnya? Ini dah belajar masa tingkatan 1 menamakan sudut. Sudut yang terlibat adalah sudut ESP ataupun sudut PSE. S tu berada di tengah. Kita tengok dalam jawapan. Ada ke? Mana satu? S mesti berada di tengah. Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Mana? Yang ini. B. Sudut ESP. Maknanya jawapannya B. Kita tengok lagi satu soalan. Okey. Kita baca. Raja di bawah menunjukkan sebuah piramid dengan segitiga sama sisi. PQR. PQR adalah segitiga sama sisi. Sebagai tapak mengufuk. M ialah titik tengah QR. M ni adalah titik tengah QR. Dan N ialah titik tengah SP. N titik tengah bagi SP garis itu. Namakan sudut antara sata NQR. NQR yang dilorik itu dengan tapak PQR. Maknanya sata yang berlorik dengan sata yang bawah ni. Yang sata itu. Mana sudutnya agak-agak. Tengok tahu tak? Tengok. Tengok dulu. Okey. Tadi kalau kita tengok, kita ambil sata tu straight gitu kan. Tapi kalau kita ambil sata yang ini, sata yang ada macam ni, dia tak 90 darjah. Kita tak boleh ambil sata sisi ni, tak boleh. Sebab dia tak 90 darjah dengan sata. Jadi kita kena ambil sata yang ini. Yang tu. Garis M itu. Sebab dia mesti 90 darjah. Okey, mesti 90 darjah. Boleh? Kalau yang bawahnya pula, sata yang ini. Yang itu 90 darjah. Boleh? Jadi, yang mana satu? Sudutnya. Ini dia punya angsel. Okey, dia punya angsel. Jadi sudutnya di sini. Dia normalnya dari N ni ke bawah normal dia. Boleh? N itu ke bawah sebagai normal. Jadi sudut dia yang mana? Tengah-tengah dia mesti huruf M. Cari mana huruf M? Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Sebab sudut theta tu berada di M. Jadi sudutnya adalah P, M, N. DC. P, N, P, M, N. Itu untuk soalan contoh 2. Selesai kita boleh jawab soalan garis dan sata 3 dimensi. Harapnya boleh faham. Ya. Hari ini kita pergi ke penjelmaan 3. Kita ada yang pertama, kita dah belajar translasi. Yang kedua, kita ada pantulan. Yang ketiga, kita ada putaran. Okey. Ini kita belajar semasa di tingkatan 2. Okey, di tingkatan 3, kita ada yang keempat, ada pembesaran. Okey, ini penjelmaan 1, penjelmaan 2. Okey. Yang ketiga ini dia gabungkan kesemuanya untuk kita hasilkan satu soalan. Jadi translasi ni kita buat macam ni. Kita ada bergerak di X dan Y. X dan Y, X kiri kanan, ke kiri negatif, ke kanan positif, Y atas positif, bawah negatif.
Okey, pantulan kita kena tahu kena ada paksi. Paksi pantulan. Putaran, dua benda kita kena ada. Yang pertama kena ada pusat. Pusat putaran. Okey, lagi satu arah. Arah pula ada dua, sama ada ikut jam atau lawan jam. Dua benda ni kena ada dalam putaran. Boleh. Pembesaran. Pembesaran dia ada pusat. Pusat pembesaran. Dan dia ada lagi satu skala pembesaran. Boleh. Dan ada lagi satu. Ada lagi satu yang kamu perlu tahu. Ini biasanya dibagi. Akan dibagi dia punya formula. Luas imej sama dengan K kuasa 2. K kuasa 2 adalah skala pembesaran darab dengan luas objek. Segitiga F ialah imej bagi segitiga E. F adalah mesh, ini adalah objek. So ini objek, ini adalah E, image. Di bawah satu penyamaan P, segitiga G ialah image bagi segitiga F. G adalah image bagi segitiga F yang ini. Okey, di bawah satu penyamaan Q. Okey, huraikan selengkapnya penjelmaan P. Okey, kita tengok dulu. Ini objek, ini image. E objek, F image. Tengok kepala dia. Nampak? Kepalanya berubah tak? Macam saya cakap tadi kan. Berubah ke tak? Macam tu. Gitu. Berubah tak? Okey, tak. Jadi dia adalah translasi. Dah tahu. Dia punya penjelmaannya adalah translasi dengan, okey, kita kira dia punya koordinat berapa? X, atas X dia bergerak. Kita ambil kepalanya ni. Okey, bergerak berapa? 1, 2, 3, 4. Ke mana? Ke kiri. Ke kiri negatif 4. Okey, kita tengok bawah dia Y. Dia ada tak pergi atas ke bawah? Tak ada kan? Tak ada atas bawah, kosong. Jadi translasi negatif 4, kosong. Okey. Kita jawab untuk soalan yang kedua ini. Okay. Suatu penjelmaan tunggal yang setara dengan QP. QP ni bila kamu tengok, okey, ini objek, daripada E dia jadi F, daripada F ke G. Maksudnya EF ini adalah P. Okey, P dulu, lepas tu FG adalah Q. Dia nak satu yang tak ada dua proses. Ini dua proses ni. Satu, dua proses. Dia nak satu proses ni. Okey, kita tengok, kita kaji image ini. Kita kaji dia terputar. Tengok kalau hujung ini ke hujung ini. Kita ambil kepala je. Dia agak terputar. Kalau kita tengok situ, rasanya putaran ni kita cuba. Rasanya 90 darjah. Kita nak cari pusat putaran. Saya tahu ini adalah putaran. Ya, putaran. Sebab kepalanya dah tonggang terbalik. Jadi kita gunakan teknik hujung kertas. Okey, macam mana teknik hujung kertas ni untuk mencari pusat putaran? Okey, kita tahu hujung kertas ni, kalau kita tengok hujung kertas ni adalah berapa? 90 darjah. Jadi di sini mesti, okey, kita acukan. Okey, jarak di sini ke sini dengan jarak ini ke sini mesti sama. Jadi mana kita agak sama? Okay, kita agak di situ. Betul tak di situ? Kita ambil jangka lukis. Kita tarik. Okey, kita tarik. Betul tak? Kita tarik ke situ. Okey. Kita boleh nampak sama jaraknya. Betul? Jadi kita tahu sini mesti pusatnya. Sini pusat. Boleh? Kita dapat situ pusatnya. Jadi kita sambungkan daripada pusat. Guna pen merah untuk bagi nampak. Okey. Ini pusat ke sini. Okey, boleh tengok. Nampak 90 darjahnya. Okey, ini objek, ini image. Jadi dia pusing ke sini.
ikut arah jam. Jadi kita boleh tahu bahawa ini adalah putaran 90 darjah ikut arah jam. Jadi untuk menjawab soalan ini kita tulis tengah-tengah adalah putaran 90 darjah mengikut arah jam. Segitiga N ialah imej bagi segitiga M. Segitiga N ini imej, ini objek. Okey. Di bawah gabungan WV. Huraikan selengkapnya penjamaan V dan W. Okey. V dulu baru W. Okey. Ini kena tengok betul-betul. Tak susah, senang je tengok betul-betul. Okey, kita tengok. VW ni objek imej. M ni kecil. Ini besar. Jadi pembesaran mesti ada satu pembesaran. Soalan saya, kalau pembesaran ni kita nak letak dekat V ke dekat W? Macam mana? Apa panduannya? Okey, ini panduannya. Kalau objek itu kecil, objek imej. Okey. Kalau objek itu kecil, imej itu besar, maka kita akan buat pembesaran kemudian. Okey. Maknanya yang kedua lah, proses yang kedua. Kalau objek itu besar ke kecil, maka kita buat proses itu, kalau kemudian yang memula lah, mulakan proses itu. Maknanya kalau kita tengok ni VW, maknanya V mula. V mula, bila dia besar kita ambil W. Jadi sini kita letak pembesaran. Okey, satu dah selesai. Satu lagi ni. Macam mana ya? Okey. Kita tengok kepala. Kepala atas bawah, kiri kanan. Kepala. Kepalanya berubah tak? Tak berubah. Kalau kepala tak berubah, maksudnya translasi rasanya. Ya tak? Okey, kita tengok translasi. Kepala sini. Okey. Kita ambil ni kepala jauh sangat ni. Satu. Kita ambil dekat ujung ni, katakan O. Gerak 1, 2, 3. Dapat O situ. So, O prime sini. Boleh tak rasanya? Lepas tu kita boleh bina 1, 2, 3, 1, 2, 3 sini. Okey. Lepas itu dia jadi besar. Mula dia gerak ke sini, dia jadi besar. Pusatnya di situ. Boleh? Lepas tu dia jadi besar je ni. Gitu jadi besar situ. Okey, ini proses yang pertama. Lepas proses yang pertama adalah V, ni dia jadi besar, pembesaran. Jadi V adalah translasi dengan koordinat je. Kita ambil titik ni 1, 2, 3. 3 tak ada ke atas ke bawah, kosong. Pembesaran di sini kita tengok pembesaran pusatnya pada pusat. Kena tulis pada pusat berapa. Sini pusat pembesaran, bila kita garis setiap bucu dia ke situ, maka itulah pusatnya. Okey, pada pusat ni berapa? 6, 7. Pada pusat 7, 6. Okey, pada pusat 7, 6. Bila pembesaran kita kena ada skala. Macam nak kira skala tu? Okey. Skala sama dengan, kita ambil satu sisi imej per dengan satu sisi atau panjang objek. Kalau kita tengok sini, kita ambil sisi yang ni. Sisi yang ni mudah. Sisi imej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi skala sama dengan 9 per
Objek 1, 2, 3 per 3 sama dengan 3 kali 1, 3 kali 3. Okey. Pembesaran pada pusat 7, 6 dengan skala 3. Kan? 3. Okey, dengan skala 3. Dengan skala 3. Jadi selesai kita menjawab soalan penjelmaan 3 di mana dalam penjelmaan 3 adalah gabungan operasi daripada pembelajaran kita semasa tingkatan 2 dan 3. Harapnya masa kamu di tingkatan 3 dan 2 dulu kamu telah kuasai kemahiran ini, maka tak ada jadi masalah lah bagi kamu untuk menjawab soalan penjelmaan 3. Tajuk yang seterusnya adalah graf fungsi 2. Kita tengok yang pertama adalah graf fungsi linear ataupun biasa kita kenali sebagai graf fungsi untuk garis lurus. Untuk garis lurus yang macam ni, okay, kita nampak dia menaik. Menaik adalah untuk graf fungsi y sama dengan ax tambah b di mana nilai ax itu adalah positif. Ya, dia menaik. Manakala ax bernilai negatif, nilai A itu adalah negatif, maka graf linearnya akan menurun macam ni. Ini adalah graf untuk negatif. Graf fungsi kuadratik adalah apabila x bernilai x kuasa 2. Ya, x kuasa 2. Bila positif, dia senyum. Dia macam ni, dia senyum. Bila graf kuadratik bernilai negatif, ax kuasa 2 ini negatif, maka dia akan jadi sedih. Okey, dia punya titik maksimumnya berada di atas. Kita teruskan dengan graf fungsi kubik. Yang ini apabila x kuasa 3. Okey, bentuknya macam ni. Ni bentuknya x kuasa 3 adalah graf kubik. Apabila positif begini, manakala dia menurun, dia nampak ni, dia menaik. Menaik positif, menurun negatif. Apabila nilai A itu positif atau A lebih besar daripada kosong, maka graf salingan berada pada sukuan pertama dan ketiga. Manakala graf fungsi salingan yang berbentuk negatif pula, apabila nilai A lebih kecil daripada kosong, maka kedudukan graf berada pada sukuan kedua dan keempat. Lengkapkan jadual di bawah di ruang jawapan bagi persamaan. Okey, ni persamaan dia. Okey, kita ada persamaan ni. Y sama dengan 3x kuasa 2 campur x tolak 6 dengan menulis nilai y apabila x bersamaan dengan negatif 4 dan x sama dengan 1. Okey, maksudnya kita kena lengkapkanlah jadual ini. Ini untuk lengkapkan ni, jadual ini adalah mudah dengan menggunakan kalkulator. Tapi kena tahulah cara nak gunakan. Okey. Macam mana nak gunakan kalkulator dalam kita mengisi ruang berdasarkan persamaan kuadratik yang diberi. Y sama dengan 3x kuasa 2 tambah x tolak 6. Okey, perhatikan betul-betul. Okey, untuk kita kira, kita ambil 3x, kita type 3. Okey, untuk mendapatkan x ini, kita kena tekan alfa atas ni. Okey, kita kena tekan alfa atas tu, tekan alfa. Maka kita ambil yang warna pink atau yang warna merah tu ada x. Di sini x.
kuasa 2, kita tekan kuasa 2, tambah, tekan lagi alfa untuk X. Okey, tolak 6. Okey, itu persamaannya kita tekan. Okey, di sini kita tengok ada CALC, calculate. Okey, kita tekan yang itu. Okey, dia tanya X, nilai X. Kita nak isi yang ini. Kita tengok nilai X adalah negatif 4. Jadi kita type negatif 4. So jawapannya 38. Kita boleh masukkan 38 di sini. Terus boleh dapat jawapan. Okey, lagi satu, kita calculate semula. Okey, nilai X dia adalah 1. Jadi ada sama dengan berapa? Okey, kita ada di sini adalah negatif 2. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 10 unit pada paksi Y, lukis graf yang inilah. Okey, graf yang ini kita tahu X kuasa 2 adalah graf kuadratik yang senyum positif. Jadi kita kena ambil kertas graf. Mula-mula sekali kita kena buat paksinya pada paksi X. Kita tengok pada paksi X kita ada negatif 5, negatif 4. Last sekali negatif 5. Jadi kita kena rancang kita punya graf itu. Okey, di sini mesti negatif 5. Okey, tengah-tengah sini kita ada 3. Macam tu. Okey, kita tengok Y pula. Kita ada tinggi sekali 64. Okey, bawah kita ada negatif 4, negatif 6 dan negatif 2 saja. Jadi dia tak jauh sangat ke bawah lah. Maknanya situ kita boleh buat negatif 10 saja dia punya titik. Okey, kita boleh anggarkan kedudukan lebih kurang di sini. Okey, kita start daripada negatif 5. Saya akan buat dia punya pada paksi X dahulu, dia punya skala dulu. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Daripada kosong ini, okey, inilah paksinya. Kita boleh garis paksi. Okey, pada paksi Y, skalanya adalah 10 unit, 2 cm 10 unit. Maknanya setiap satu ni adalah bernilai 10. 10, 20. Okey, kita dah buat graf, kita dah buat paksi Y, kita dah buat paksi X. Kemudian kita hanya perlu plotkan sahaja berdasarkan nilai-nilai yang ada. Okey, X negatif 5, Y sama dengan 64. Negatif 5 di sini, Y sama dengan 64. 65 kurang 1. 64. Negatif 4, Y 38. 30 di sini, 38 kurang 2. Okey, kita ada negatif 3, 18. Negatif 3, 10, 20, 18. Negatif 2, kita ada 4. Di situ. Negatif 1, negatif 4. Negatif 4 berada di bawah. Sini, 1, 2, 3, 4 di situ. Kosong kita ada negatif 6. Okey, ini adalah garis untuk kosong. Tengok, kita ada negatif 5 sini. Ini negatif 6. 1, negatif 2, 1. Kita berada negatif 2 di sini. Okey. 8. Kita ada 2 pada besar 8. Okey, 8 situ. Okey, 3. Kita ada 24. 24 di sini. Okey. Berdasarkan kepada titik-titik ini, kita kena gariskan dengan menggunakan flexible curve. Okey, ini perlukan kemahiran sedikit. Kena biasa guna. Okey, semua titik mesti kena. Okey, kita dah hasilkan satu graf kuadratik. Okey, daripada graf cari nilai Y
apabila X sama dengan 2.8. Kita cari nilai X apabila 2.8 dia berada di mana? Okey, 2.8 dia berada di sini. Ya, 20. Jadi X 2.8, Y sama dengan 20. Boleh? Itu yang pertama. Nilai X. Nilai X maknanya X ni mesti nilai X ada lebih daripada 1. Apabila Y sama dengan 10. Kita tengok Y sama dengan 10. Okay, Y sama dengan 10 berada di sini. Kita ada dapat lebih kurang negatif 2.5. Kita ada 2.5. Kita ada lagi satu nilai di sini 2.2. Ini kita ada dua nilai, satu negatif, satu positif. Seterusnya adalah lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf untuk mencari nilai X yang memuaskan persamaan 3x kuasa 2 tolak 19x sama dengan 46 untuk range yang macam ni lah. Okey, jadi yang ini satu lagi. Maksudnya yang ini kita kena bina satu garis lurus. Kita kena buat satu garis linear yang memintas persamaan ini. Ya, yang memintas graf ini. Okey, macam mana nak buat? Okey, kita ambil yang ini. Kita ambil lagi nilai yang atas ni. Y sama dengan 3x kuasa 2 tambah x tolak 6. Okey, ini adalah persamaan 1. Lepas tu ada lagi bagi satu lagi persamaan. Ini dia. Okey, yang ini. Okey, kita ada 3x kuasa 2. Tanda sama dengan sini. Maknanya kita sama dengan kosong, maknanya 3x kuasa 2 tolak 19x tolak 46 sama dengan kosong. Sebab kita nak sama dengan kosong yang berada di sini sama dengan 3x kuasa 2. Okey. 3x kuasa 2 tolak 19x tolak 46. Ini persamaan 2. Jadi kita tolakkan, kita nak hilangkan x tu. 1 tolak 2. Okey, berapa kita akan dapat? Y tolak kosong Y sama dengan, ini akan jadi kosong. Okey. Negatif 19 tambah x, and x tolak 19. Jadi x tolak 19 kita akan dapat 20x. Ya, okey. Negatif 6, yang ini negatif 6 tolak 46, kita akan dapat 40. Betul? Negatif 6, saya tulis kat sini, negatif 6 tolak negatif 46 sama dengan negatif 6 tambah 46. Jadi kita dapat positif 40. Boleh? Jadi persamaan garis lurus kita Y sama dengan 20x tambah 40. Jadi kita kena lukis garis ini garis lurus. Graf linear dalam kita punya jadual ni. Okey, untuk dapatkan nilai X. Macam ni kita nak buat? Okey, kita tengok ini. Kita pilih 2 titik je cukup. Okey, kita pilih 2 titik supaya kita senang nak buat. Okey, kita ada X, kita ada Y. Saya ingat ni. Okey, kita ada X, ada Y. Okey, nak pilih titik mana? Kita tengok. Okey, eloknya kita ambil pada negatif 2. Okey, kita boleh pilih pada negatif 2. Lagi satu kita ambil pada kosong. Boleh kosong. Okey, kita ambil 2 titik sahaja. Kita gunakan kalkulator juga. Kita masukkan persamaan. Okey, kita masukkan dalam persamaan ini. Okey, 20 X alfa, cari X tambah 40. Calculate. Kita masukkan nilai X negatif 2. Okey, kita ada kosong. Sini kosong. Negatif 2 kosong. Jadi calculate lagi
X kosong. Berapa nilai Y? 40. Kita plotkan. Okay, kita dapat ni, kita plotkan. Negatif 2 kosong, maknanya di sini ada 1, di sini. Satu lagi kosong 40. Kosong 40 di sini. Ini dia. Dia graf garis lurus, graf linear. Okay, sebab dia X-nya tak ada kuasa, dia kuasa 1. Setelah kita plotkan dua titik ni, kita titik pada negatif 2 dan 40 ni, kita sambungkan ke dua-dua titik ni. Okey, kita sambungkan di situ. Jadi yang ini adalah persamaan garis lurus Y sama dengan 20X tambah 40. Untuk menjawab soalannya apa? Cari nilai X ini. Maknanya kita kena tengok di mana dia bersilang dengan kuadratik, dengan graf kuadratik tadi, dengan bersama dengan garis lurus. Dia bersilang di sini. Okey, dia bersilang di sini. Jadi kita tengok dia berada, ini adalah tanda negatif 1, negatif 1/9 dia berada di sini ya. Jadi X sama juga dengan negatif 1/9. Boleh? Itu adalah contoh bagaimana untuk menjawab soalan graf fungsi yang diberikan. Jalan kerja agak panjang, tetapi di sini kamu boleh dapat markah yang banyak. Ya, dia agak remeh tapi dia taklah begitu susah. Boleh? Hai, bertemu kembali bersama saya Cikgu Romi. Tajuk yang seterusnya adalah kebarangkalian 2. Okay, kita tengok kebarangkalian suatu peristiwa. Kalau kita tengok sini, kebarangkalian suatu peristiwa, kebarangkalian peristiwa A berlaku. Kebarangkalian peristiwa A berlaku ialah bilangan kesudahan A per dengan jumlah bilangan kesudahan yang mungkin. Ya. Kebarangkalian bagi peristiwa A berlaku. Kita boleh tulis dalam bentuk PA, maknanya kebarangkalian bagi A adalah bilangan kesudahan bagi A per dengan jumlah bilangan kesudahan yang mungkin. Maknanya yang berada dalam ruang sampel. Jika A ialah peristiwa yang tidak mungkin berlaku, maka kebarangkalian peristiwa A adalah kosong. Ya. Jika A ialah peristiwa yang pasti berlaku, mesti berlaku, maka kebarangkalian A adalah 1. Kebarangkalian pelengkap suatu peristiwa. Jika A ialah suatu peristiwa, maka A prime ialah peristiwa pelengkap bagi A. Maknanya peristiwa pelengkap bagi A adalah 1 tolak peristiwa kebarangkalian A. Okey, 1 tolak kebarangkalian A. Okey, kita tengok pula kebarangkalian suatu peristiwa bergabung. Dia ada sedikit melibatkan set dan memang melibat set. Contohnya kita ada dua peristiwa, iaitu peristiwa A dan peristiwa B. Kebarangkalian A atau B kita boleh tulis dalam bentuk kita boleh tulis dalam bentuk A kesatuan B. Atau itu kita boleh tulis dalam bentuk kesatuan. Maka bilangan peristiwa yang berlaku A kita tulis kesatuan B. Maka ini adalah dia punya kebarangkaliannya. NS adalah bilangan sampel yang terlibat. Okey, jika kebarangkalian A dan B, dan B, dan adalah persilangan. Kalau kita dalam set, dia adalah persilangan. Jadi kebarangkaliannya A persilangan B per dengan jumlah ruang sampel. Okey, kita tengok contoh soalan yang pertama ini. Kita baca satu persatu.
Okey, kita ada rajah di bawah menunjukkan sebuah piring yang telah dibahagikan kepada 4 sektor. Okey, ini piring dia. Kita ada sektor A, B, D dan C. D dan C. A, B, D dan C. Ada 4 sektor. Piring itu dilekatkan pada sebuah dinding. Sebatang penunjuk dilekatkan di tengah-tengah piring tersebut. Penunjuk itu diputarkan 2 kali. 2 kali putaran. Selepas setiap putaran, sektor di mana penunjuk itu berhenti akan dicatatkan. Maknanya setiap kali satu pusingan, dia akan catatkan di mana berhentinya penunjuk tersebut. Anggap penunjuk akan berhenti pada mana-mana satu sektor. Dia akan berhenti mana-mana satu sektor lah. Okey, kita baca soalan dia. Rajah 2 di ruang jawapan menunjukkan kesudahan peristiwa yang mungkin yang tidak lengkap. Lengkapkan kesudahan peristiwa yang mungkin di rajah 2. Ni dia sediakan rajah ni. Jadi kita kena lengkapkan rajah yang ada ni. Okay, saya akan besarkan sikit. Okey, kita tengok. Okey, kita kena lengkapkan rajah yang diberikan. Okey. Kita ada ini putaran pertama. First spin adalah putaran pertama, second spin adalah putaran yang kedua. Kita tengok yang pertama, dia akan ada rajah pokok macam ni. Biasanya kita tengok A, dia akan jadi AA. AB, seterusnya kita tengok terus yang ruang ini, BA. Jadi di sini adalah BA. Kita ada BA situ, kita tengok pula bahagian ini B, D, kita ada sini B, D. Okey, di bawah lagi kita ada CB. Kita ada CB di situ. Sini kita lengkapkan, sini D jadi CD di sini. Okey, kita pergi lagi DC. Jadi DC. So sini adalah DC. Okey, agak mudah soalan ni. Kita cuma tulis sahaja kesudahan yang berlaku berdasarkan putaran pertama dan putaran kedua berdasarkan gambar rajah pokok. Ya, okey, kita baca teruskan dengan soalan yang ke B. Soalan B. Okey, kita teruskan. Menggunakan senarai lengkap kesudahan di A, cari kebarangkalian penunjuk berhenti 2 kali pada sektor yang sama. 2 kali pada sektor yang sama, maksudnya ni putaran pertama, ini putaran kedua. 2 kali yang sama maknanya putaran pertama hurufnya sama dengan putaran yang kedua. Pertama dan yang kedua sama. Okey, kita tengok yang mana dua-dua hurufnya sama. Kita ada pertama AA, ada 1 lagi, kita cari lagi BA, kita ada BB 2 lagi, kita ada CC 3 dan kita ada DD 4. Okey, kita ada berapa? Kita ada 1, 2, 3 dan 4 kesudahan untuk penunjuk berhenti 2 kali pada sektor yang sama. Kita ada 4. Okey, sebelum itu kita kena kira dulu berapa jumlah ruang sampel yang terlibat. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi jumlah semua sekali di sini adalah 16 dan kita di sini yang sama ada 4. Okey, untuk peristiwa ini, okey, saya akan padam ni. Kita buat B1. Kita ada peristiwanya, jumlah peristiwa yang terlibat adalah peristiwa untuk peristiwa A adalah 4 kali yang sama. Yang sama tu kita tengok ada 4. Tadi kita dah kira. Jumlah ruang sampel adalah kita ada 16. Jadi kebarangkalian PA untuk berhenti pada sektor yang sama adalah 4/16. 4/16 kita ada 4 kali 1, 4 kali 4,
So kita kebarangkaliannya adalah 1/4 untuk B1. Okey, kita dah selesai menjawab soalan untuk B1. Dan seterusnya kita baca dalam soalan ini. Penunjuk berhenti sekurang-kurangnya sekali pada sektor C. Sekurang-kurangnya sekali pada sektor C. Maksudnya dalam kita punya kesudahan tu mesti sekurang-kurangnya ada satu C. Kita cari mana yang ada C. Okey, ni kita ada satu C, AC. Lagi kita cari lagi. Kita ada ni BC. Kita cari lagi. Ni ada CA, CB, CC, CD, DC. Okey, warna biru tu. Warna biru ni ada warna hijau sebabnya tadi ada CC tu. Dia terlibat sekali yang sama. Jadi ini warna hijau. Tapi itu termasuk sekali. Kita ada 1, kita ada 2, 3, 4. Okey, kita ada sini 4, 5, 6, 7. Kita ada 7. Yang sekurang-kurangnya ada C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ruang sampel kita ada 7. Kita sambung sini BA 2. Okay, B2 kita ada bilangan yang kesudahannya sekurang-kurangnya sekali C kita ada 7. Kita ada 7 tadi. Okey, kita ada ruang sampel sama juga dengan 16. Jadi kebarangkalian untuk mendapatkan sekurang-kurangnya sekali C adalah 7/16. Boleh? Dia mudah. Tapi kita kena tengok betul-betul dan kira dan fahamkan. Biasanya kebanyakan pelajar dia bukannya tak boleh buat, cuma dia tak faham soalan. Boleh?